Ini kita masih nak sambunglah kita punya pelajaran. Pelajaran kita untuk hari ini masih lagi dalam bab 2 dan topik yang terakhir bagi subjek ekonomi. Topik yang terakhir ni kita akan bagi 2 kelas hari ini dan minggu depan. Okey, untuk hari ini apa yang kita nak bincangkan masih lagi berkisar berkenaan dengan kadar pertukaran wang. Kalau sebelum ni kita dah belajar banyak berkenaan dengan kadar pertukaran wang, kita dah tengok bagaimana apa itu kadar pertukaran wang kan. Kita dah tengok juga berkenaan dengan bagaimana proses pertukaran wang tu berlaku. Kita ada buat pengiraan pertukaran wang dalam aspek jualan mata wang ataupun belian mata wang tu, kita ada buat pengiraan. Kemudian kita ada tengok berkenaan dengan kepentingan pertukaran wang dalam sesebuah negara. So hari ini kita akan sambung lagi untuk topik yang sama. Kalau awak tengok untuk topik saya ni, objektif dia untuk hari ni kita cuma ada 2. Berbaki lagi 3 sebenarnya. Cumanya untuk hari ni kita nak fokus pada 2. Ada satu lagi untuk kelas yang terakhir lah sebelum kita ulang kaji. Okay, untuk objektif kita hari ini, apa yang kita nak capai sebelum kita habis kelas ataupun lepas habis kelas ni, apa yang kita nak tahu untuk topik pertukaran mata wang asing ni ialah faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran wang asing. Maksudnya apakah penyebab ataupun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang individu ataupun firma ni dia nak minta mata wang asing negara-negara lain untuk aktiviti perniagaan dia lah, untuk aktiviti dia. Okey, kemudian kita nak kena pasti juga analisis penentu dan perubahan kadar pertukaran asing menggunakan gambar rajah permintaan dan penawaran. Ini kita ada recap balik apa yang kita belajar masa tingkatan 4 dalam bab 2, iaitu kelok keseimbangan pasaran. So berdasarkan kelok keseimbangan pasaran tu nanti kita kena gambarkan keadaan permintaan wang yang banyak dan permintaan wang yang kurang terhadap pertukaran mata wang asing ni yang memberi kesan kepada keseimbangan pasaran kita. Dan juga kelok keseimbangan pasaran kita lah nanti. So dalam situasi ni nanti kedua-dua ni apa yang kita nak achieve lah setelah kita selesai topik hari ni. So, yang seterusnya apa yang kita akan lihat, kita akan lihatlah sedikit berkenaan dengan kadar pertukaran asing. Kalau untuk hari ni, seperti mana yang kita nak belajar ni, kita nak tahu kenapa kita nak minta mata wang asing. Biasanya kalau kita minta mata wang asing ni adalah sekiranya berlaku interaksi di antara sesebuah negara dengan negara lain yang mana melibatkan urusan jual belilah, sama ada ekspor ataupun import. Kalau kata sebuah negara tu macam contoh Malaysia, kita nak import barang daripada luar negara, maka kita akan demand terhadap mata wang asing. Kalau kata sesebuah negara lain pula, dia nak mengimport barang daripada Malaysia, maksudnya dia akan ada demand terhadap mata wang ringgit Malaysia. Tapi kalau macam kita, negara Malaysia import daripada Singapura, maksudnya kita nak kena bayar kepada pengeksport, kita akan demand mata wang Singapura, USD Singapura. Tapi kalau Singapura pula dia nak mengimport barang daripada negara kita, so dia nak bayar kepada pengeksport Malaysia, maksudnya Singapura dia kena demand terhadap ringgit Malaysia. So kesan demand daripada pengimport dan pengeksport ini dia adalah mempengaruhi penawaran mata wang dalam pasaran. So kat sini kita ada tengok ada beberapa faktor kat sini ada 5 faktor yang mempengaruhi kita punya permintaan dan penawaran mata wang asing. Okey, yang pertama tadi secara keseluruhan lah apa yang saya cerita tadi, kita ada ekspor negara. So ekspor negara ni maksudnya negara kita mengeksport negara barang-barang seperti minyak ke apa sahajalah barang-barang yang disediakan oleh masyarakat tempatan kita ni Malaysia, kita eksport ke negara-negara luar. So dalam situasi ini bila kita eksport, maksudnya negara luar dia akan demand terhadap mata wang ringgit Malaysia untuk membayar pengeksport yang ada dekat dalam Malaysia. Okey, yang kedua kita punya faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan mata wang dalam pasaran juga adalah import negara. Maksudnya negara kita mengimport barang-barang, contohnya kita import daging daripada Australia kan. So maksudnya dekat sini kita kena demand USD Australia untuk membayar kita punya pengeksport dekat luar negara tu. So dalam situasi ni demand terhadap USD Australia akan meningkatlah bila kata import negara
kita meningkat. Kemudian kita ada kadar faedah. Kadar faedah ni merujuk pada interest yang dikenakan terhadap pelaburan modal. So kalau katalah satu buah negara tu mata wang dia menurun, contohnya dekat Malaysia ni kan, ringgit Malaysia kita menurun ataupun ringgit Malaysia kita meningkat, ini akan menyebabkan kita punya pelaburan modal kita tu akan banyak dekat luar-luar negara. So dalam situasi ni, bila peningkatan dalam pelaburan modal ke luar negara, demand terhadap ringgit Malaysia ni ataupun demand terhadap mata wang asing ni akan meningkat. Begitu juga sebaliknya lah. Maksudnya kadar interest ni dia akan mempengaruhi pelaburan sesebuah negara tu ke negara luar. Sama ada pelaburan tu meningkat ataupun menurun. Kalau kata kita nak melabur ke negara luar tu meningkat, maksudnya demand terhadap mata wang asing tu akan meningkat. Tapi kalau kata negara luar tu dia nak datang melabur ke dalam negara kita, maksudnya demand terhadap ringgit Malaysia tu akan meningkat lah. Okey. So yang seterusnya adalah cita rasa pengguna terhadap barang import. Contoh macam sekarang ni kan, demand awak terhadap barang-barang berjenama yang diimport daripada luar negara. So kalau kata barang-barang yang diimport tu semakin banyak, maksudnya demand terhadap mata wang asing tu akan meningkat. Okey, begitu juga sebaliknya lah kalau kata cita rasa kita sekarang ni sebabkan harga terlampau mahal, cita rasa kita berubah kepada barang tempatan. So dalam situasi ni bila kita punya cita rasa tu dah berubah kepada barang-barang tempatan, maka dalam situasi ni permintaan terhadap mata wang asing akan berkurang lah. Yang seterusnya adalah spekulasi mata wang. Spekulasi mata wang ni adalah spekulasi kita mengandaikan, kita meramalkan bahawa ringgit Malaysia akan jatuh pada masa hadapan. So bila ringgit Malaysia akan jatuh pada masa hadapan, biasanya demand terhadap ringgit Malaysia pada masa sekarang ni akan meningkat. Kalau kata mata wang kita, mata ringgit Malaysia ni akan meningkat pada masa hadapan, maksudnya pada masa sekarang ni orang akan kurang demand terhadap kita punya ringgit Malaysia. So kejatuhan mata wang kita tu akan menyebabkan sebuah negara tu demand terhadap mata wang kita berkurang lah. Kalau mata wang kita meningkat, setiap negara lain tu akan minta banyak mata wang kita. So ini spekulasi mata wang lah. Maksudnya kita jangkakan, kita ramalkan kejatuhan dalam mata wang tu akan mempengaruhi permintaan dan penawaran wang tu dalam pasaran. Penawaran kadar pertukaran wang tu dalam pasaran. So dekat sini awak tengok ada 5 faktor yang mempengaruhi kepada penawaran wang asing dan juga permintaan wang asing dalam pasaran. So awak kena ingatlah kelima-lima ni dan awak boleh bezakan macam mana kita nak tentukan sama ada dalam situasi ni mata wang meningkat atau menurun. Kita kena tengoklah betul-betul situasinya. Ada 5 situasi yang akan mempengaruhi. So dekat sini bila awak baca satu statement, sebab soalan-soalan SPM dia akan bagi satu statement menyatakan interaksi antara negara-negara ni, dia akan suruh awak nyatakan dalam situasi-situasi ini, apakah kesan kepada penawaran ataupun permintaan wang asing? So dekat sini awak kena pandailah bermain dengan ayat-ayat yang digunakan dalam kita mengenali soalan-soalan ataupun tackle soalan-soalan tadi. Tadi kita dah tengok ada 5, so sekarang ni kita tengok satu-satu bagi kita punya maklumat ni. Kalau kita kata ekspor negara, seperti mana ekspor negara ni, maksudnya Malaysia lah yang ekspor kepada luar-luar negara barang-barang dan perkhidmatan yang disediakan. So kalau kata ekspor negara ni, biasanya permintaan mata wang sesebuah negara berlaku apabila negara tersebut mengekspor barang atau perkhidmatan ke negara luar. Contohnya, permintaan ringgit Malaysia wujud apabila rakyat Malaysia ni ekspor barang dan perkhidmatan ke luar negara. Maksudnya pengimport daripada luar negara dia akan demand lah kita punya duit ringgit Malaysia untuk dia bayar kepada pengeksport dalam Malaysia. So contohnya dekat sini, permintaan ringgit Malaysia berlaku apabila negara seperti China, Singapura, Amerika Syarikat mengimport barang dan perkhidmatan dari Malaysia. Okey, tujuan dia untuk membayar pada pengeksport lah. Kalau dalam situasi ni, apa yang kita boleh rumuskan daripada ayat ni, kalau ekspor negara kita meningkat, maksudnya permintaan dalam ringgit Malaysia kita akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, di mana bila ekspor negara kita berkurang, bermakna permintaan ringgit Malaysia kita juga akan berkurang. So ini apa yang saya boleh rumuskan lah daripada pernyataan ni. Mungkin nampak macam confused kan? So berdasarkan warna hijau-hijau ni, dia menunjukkan bahawa rumusan terhadap kita punya
pernyataan tersebut. Okey, yang kedua kita tengok pula kita punya ekspor negara. Okey, ekspor negara. Import negara. Import negara ni pula maksudnya negara kita mengimport barang-barang daripada negara luar. Bila kita import barang, maksudnya penawaran wang, mata wang asing tu dia akan dipengaruhilah sebabnya kita nak beli mata wang asing. Kalau contoh dekat sini, penawaran mata wang sesebuah negara berlaku apabila negara tersebut mengimport barang ataupun perkhidmatan dari luar. Maksudnya penawaran ringgit Malaysia bergantung pada import barang dan perkhidmatan luar. Contohnya, penawaran ringgit Malaysia berlaku apabila pengimport di Malaysia mengimport barang ataupun perkhidmatan dari negara lain seperti Jepun. Tujuan dia adalah kita nak bayar kepada negara pengeksport lah. Maksudnya dekat sini dalam situasi ni bila import kita meningkat, maksudnya penawaran ringgit Malaysia juga akan meningkat. Sebab apa? Kita nak kena beli mata wang asing Jepun tu, yen Jepun, maka permintaan dalam ringgit Malaysia juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya lah kalau kata dalam situasi ni import berkurangan, maksudnya kita tak demand sangat terhadap barang-barang import daripada luar negara, maka ringgit Malaysia ni punya penawaran juga akan berkurang lah. So dalam situasi ni import dan ekspor dia mempengaruhi mata wang ringgit Malaysia lah, sama ada penawaran ringgit Malaysia tu meningkat atau berkurang bergantung dengan situasi keadaan. Kalau mengimport, kalau kita mengimport, maksudnya kalau import kita tinggi, penawaran ringgit Malaysia juga tinggi. Kalau kata import kita rendah, penawaran ringgit Malaysia juga rendah lah dalam situasi ni. Okey, yang seterusnya adalah kadar faedah. Kadar faedah tadi, apa yang kita tengok, apa yang saya dah sebut juga tadi, dia adalah kadar faedah yang dikenakan terhadap pelaburan-pelaburan yang kita buat lah, terhadap modal ataupun wang. Kalau kita tengok sini, bila berlaku situasi dalam sebuah negara tu, penurunan kadar faedah ataupun interest rate tu dia dah turun dalam sebuah negara akan mendorong kepada pemindahan modal portfolio dari negara Malaysia ke luar negara. Maksudnya kalau kadar faedah menurun, maksudnya pelaburan tu akan meningkat ke luar negara. Ini meningkatkan lagi permintaan terhadap mata wang asing lah. Bila kita nak melabur ke negara orang, maksudnya kita kena demand duit orang. Duit negara lain lah. So dalam situasi ni bila kita banyak pelabur dekat negara, contohnya negara Singapura, maksudnya demand terhadap USD Singapura akan meningkat. Begitu juga dengan keadaan sebaliknya lah. Kalau kata kadar interest kita meningkat, ini menyebabkan pemindahan modal ke negara menggalakkan pemindahan modal dari negara lain ke Malaysia. Maksudnya kalau kata interest rate negara kita ni meningkat, ini akan menyebabkan negara-negara lain dia nak invest ke dalam negara kita. Bila invest ke dalam negara kita, itu akan meningkatkan penawaran wang bagi mata wang asing. So mata asing untuk penurunan kadar ni adalah ringgit Malaysia lah. Untuk negara lain dia nak demand duit kita pula sebabnya dia nak invest ke dalam negara kita. So kalau kat sini kadar faedah menurun, pemindahan modal ke luar negara akan meningkat. So seterusnya permintaan terhadap mata wang yang negara yang kita labur tu dia akan meningkat lah. Begitu juga dalam keadaan kalau kata interest kadar faedah di negara tu meningkat, menunjukkan pemindahan modal ke dalam negara tu juga akan meningkat. So permintaan terhadap mata wang negara tu akan meningkat. Awak kena faham kat sini, dia macam agak confused sikit. Tapi bila awak baca betul-betul awak akan faham. Kadar faedah ni dia merujuk kepada negara yang orang nak invest tu. Contoh kalau yang pertama ni kadar faedah bagi negara lain tu kadar faedah dalam negara kita ni menurun, maksudnya kita akan buat pelaburan. Kenapa? Sebab kalau kita pinjam loan pun, kita akan bayar dengan loan dengan harga yang murah lah. Kadar faedah ni adalah kadar bunga terhadap pinjaman kan. Bila awak dapat pinjam dengan banyak, awak ada duit lebih banyak, awak akan pergi invest ke negara lain. So dekat sini awak kena demand duit negara tu. Tapi kalau kadar faedah kita naik, maksudnya pemindahan wang ke dalam negara kita akan banyak. Sebab apa? Dia akan bila dia invest kan, dia melabur. Bila dia melabur bermakna dia akan dapat pulangan dalam bentuk keuntungan. So bila dia datang melabur dekat sini, bila kadar bunga dia tinggi, so dia dapat keuntungan yang banyak. So menggalakkan tenaga negara luar untuk datang melabur ke dalam negara kita. So bila negara luar datang melabur ke dalam negara kita,
ini akan menyebabkan penawaran mata wang negara kita lah, negara asing ni meningkat. So ini adalah berkenaan dengan kadar faedah. Kadar faedah ni adalah kadar bunga yang menyebabkan pengaruh terhadap pinjaman. Kalau kadar interest tinggi dalam negara, negara kita menggalakkan negara luar datang ke negara kita. Tapi kalau interest kita rendah, dia akan menggalakkan negara kita ni pergi invest ke negara luar. Okey, itu kadar faedah. Seterusnya cita rasa. Cita rasa tadi, kalau rakyat Malaysia ni suka membeli barang import, demand terhadap barang mata wang asing tu akan meningkat. Kalau cita rasa pengguna telah berpindah kepada barang-barang tempatan, so permintaan terhadap mata wang asing tu akan menurun. Okey, yang terakhir adalah spekulasi mata wang. So kat sini kita tengok spekulasi mata wang ni, kalau kata ringgit Malaysia dijangkakan jatuh pada kalau kata ringgit Malaysia diramalkan meningkat pada masa hadapan, maka permintaan terhadap ringgit Malaysia akan bertambah. Meningkat tu maksudnya mata wang kita ni, kalau kita beli RM1 USD tu, kita hanya bayar dengan harga RM2, RM3 tu, itu akan menjadikan mata wang kita akan bertambah lah. Tapi kalau kata nilai mata wang negara kita ni dalam sebutan mata wang asing dia merosot, maka permintaan terhadap mata wang negara kita akan merosotlah pada masa sekarang tu. Maksudnya kalau mata wang kita merosot tu, maksudnya kita nak beli $1, kita kena bayar dengan harga RM5, RM6 tu. Itu maksudnya mata wang kita adalah merosot. Tapi kalau mata wang kita tinggi, maksudnya kalau kita nak beli $1 tu, kita hanya bayar dengan harga RM2, RM3 macam tu je. Itu nak katakan bahawa mata wang negara kita tinggi lah. Kalau mata wang kita merosot, maksudnya untuk dapatkan $1, awak kena bayar dengan jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Okey, spekulasi ni kalau kita jangka masa hadapan mata wang meningkat, so kita akan tambahkan permintaan pada masa sekarang. Tapi kalau kita jangkakan mata wang ringgit Malaysia dan sebutan mata wang asing tu menurun pada masa hadapan, so permintaan untuk masa sekarang ni akan merosot lah. Sebabnya bila masa depan kita beli sekarang ni, dah tak ada nilai duit tu. Sebab itulah spekulasi kewangan ni dia sangat penting lah dalam menentukan penawaran dan permintaan wang dalam pasaran. Okey, ini adalah apa yang kita lihat, faktor-faktor yang mendorong kepada perubahan dalam permintaan dan penawaran mata wang asing dalam pasaran. So dekat sini ada satu latihan yang kita nak tengok. Okey, latihan ni awak kena masuk dalam kita punya class point seperti biasa. Gunakan kod dia 38389. Okey. Sila masuk dalam class point. Saya harap kali ni okey lah. Mungkin sebelum-sebelum ni awak tak boleh masuk sebab line saya problem. So, sekarang ni saya rasa line saya macam okey. Jadi awak masuk, kita punya kod kelas adalah 38389. Okay, Nadia dah masuk, Faiz dah masuk, Maisarah pun dah masuk. Ruby dah masuk, Faiz pun dah masuk. Maksudnya boleh masuk Apa kod dia? Okey, 38389. Kodnya adalah 38389. Siapa yang dah masuk ataupun awak boleh tengok dekat ruangan kita punya ruangan soalan ni. Soalan ni nak awak nyatakan, awak tandakan dalam situasi yang diberikan tu, adakah dia meningkatkan permintaan terhadap ringgit ataupun meningkatkan penawaran terhadap ringgit Malaysia. Okey, maksudnya berdasarkan situasi tu, awak kena nyatakan yang mana satu meningkat, permintaan ke penawaran yang akan diminta dalam situasi tu. Yang ini awak kena drawing, maksudnya awak hanya letak tanda sahaja dekat salah satu penyataan tu. Contohnya penyataan yang pertama, awak kena tentukan dia akan memberi kesan kepada permintaan ataupun penawaran terhadap ringgit. Okey. Awak boleh buat sekarang, saya menunggu jawapan.
So 8 orang dah masuk, maksudnya semua adalah ni. Kalau tengok soalan pertama sebagai contoh, dia kata syarikat QL dari Malaysia mengimport jentera kilang dari negara Jepun. Maksudnya dia nak beli barang daripada luar negara kan. So dalam situasi ni menyebabkan ringgit Malaysia akan meningkat. So permintaan terhadap ringgit Malaysia akan meningkat untuk kita beli mata wang luar negara kan. So awak tandakanlah untuk pernyataan pertama tu berlaku peningkatan dalam permintaan ringgit Malaysia. Okay, keyword dia untuk awak faham, bila import barang, maksudnya kita kena demand duit ringgit Malaysia sebab kita nak beli duit orang lain kan, orang lain kena tawarkan kepada kita. So kalau kita sebagai negara pengeksport, kita akan tawarkan mata wang negara kita. Itu keyword yang mudah untuk kita faham So setakat ni dah ada seorang yang hantar. Siapa ni? Adoviar, Ustaz Sela dah hantar. Salsibela pula. Salsibela tu kawan saya. So ada 3 orang dah hantar. Awak dah tengok. Nanti kita comparekan jawapan-jawapan dengan perbincangan nanti. Okey, 5 orang dah hantar. So ada lagi 4 orang yang belum submit. Kita tunggu jap kawan kita hantar. Sebelum kita bincang sama-sama soalan ni. Bagi hiburan sikit kat awak supaya awak tak boring. Okey, 6 orang dah hantar. Ada lagi 3 orang. Kita menunggu kawan-kawan awak. Cepat ya hantar. Okey. Ada lagi seorang belum hantar. 4, 5, 6, 7. Sekejap. 2, 4, 6, 7. 7 lah. Soalnya ada lagi 2 orang belum hantar. Okey, Maisara dah hantar. Ailina yang belum hantar Ailina tak ada masalah internet kot. Okey, tak apa. Mari kita tengok jawapan-jawapannya. Tadi awak dah tanda kan? So saya pilih salah satu je lah jawapan untuk kita bincangkan secara bersama. Mari kita tengok. Untuk jawapan yang pertama ni, kita kata syarikat QL dari Malaysia mengimport jentera kilang dari negara Jepun. So bila kita nak mengimport barang tadi saya sebut, mestilah permintaan ringgit Malaysia meningkat. So jawapan nombor 1 ni, jawapan kita adalah betul betul pertama ni. Siapa yang punya ni jawapan? Jawapan dia betul. Okey, kemudian Encik Hashim dari Kuala Selangor membeli sebuah kereta import dari negara Jerman. Maksudnya situasi ni juga masa dalam import Import mestilah permintaan terhadap ringgit Malaysia meningkat, betul. Syarikat MQ dari Pasir Gudang mengeksport keluarannya ke Filipina. Maksud tadi saya kata kalau proses tu adalah proses pengeksport, eksport maksudnya mata wang negara kita akan diminta oleh negara lain, so kita akan menawarkan. Maksudnya untuk proses eksport mata wang kita, kita akan tawarkan mata wang negara kita.
Okey, kemudian yang seterusnya, Encik Leong menghantar anaknya melanjutkan pelajaran ke New Zealand selama 3 tahun. So, dalam situasi ni, bila kita pergi ke negara orang untuk berbelanja, untuk belajar, sama dah juga kita proses untuk mengimport. Bila dalam situasi ni, kita ke negara dia, kita kena berbelanja duit dia. So, kita akan demand duit dia. Kita kena belanja, kita kena bayar kan. So, kita kena demand duit dia lah. Ringgit Malaysia, kita sorry. Kita kena beli duit dia. So, kalau kita nak beli duit dia, maksudnya berlaku peningkatan dalam permintaan ringgit Malaysia untuk kita beli duit dia. So, dalam situasi yang Encik Leong ni, dia adalah berlaku peningkatan dalam permintaan terhadap ringgit Malaysia. Sebab kita nak gunakan ringgit Malaysia untuk beli duit dia. Jadi, negara New Zealand ni, dia kena tawarkan duit dia kepada kita. So, dalam situasi ni, berlaku peningkatan dalam permintaan. Siapa yang salah tadi jawapan dia, untuk Encik Leong ni dalam situasi ni berlaku permintaan dalam ringgit Malaysia. Sebab apa? Kita kena ada duit ringgit Malaysia untuk kita nak beli duit New Zealand untuk pergi belajar. Okay, yang seterusnya, syarikat Superlink di Australia mengeksport daging ke syarikat Nice Meat to Malaysia. Maksudnya kalau dia mengeksport, maksudnya negara kita mengimport lah kan. So kalau kita nak bayar kepada pengeksport Australia ni, kita kena minta ringgit Malaysia. So jawapan untuk soalan yang terakhir ni adalah permintaan terhadap ringgit Malaysia meningkat. So setakat ni, berdasarkan jawapan yang saya dah bincangkan ni, berapa orang yang betul? Semua. Macam soalan ni siapa punya Saya tak nampak pula nama orang. Ini Maisarah punya kan? Kalau Maisarah punya ni, daripada penyataan dia, daripada 5 penyataan ni, satu salah. Saya harap korang akan dapat tengoklah jawapan yang terbaik dekat sini, supaya apa yang kita dah bincangkan tadi, awak faham konsep dia. Kalau yang ini, siapa punya ni? Raja. Untuk soalan pertama, kedua ni betul. Kalau kata import, dia mestilah berada di permintaan wang. Faiz 3/5. Okeylah. Okey tu. Boleh tingkatkan lagi. Kalau yang ini, jawapan ini siapa punya? Raja. Yang pertama betul, proses import dia kena ada permintaan terhadap mata wang. Yang Hisham pun betul. Cuma ni yang ketiga betul. Encik Leong ni betul. Yang ini, yang keempat ni pun sepatutnya adalah permintaan wang meningkat kan. So kalau kita tengok jawapan ni, awak boleh nilailah jawapan awak bagaimana yang terbaiknya. Okey. Kita ada masa lagi beberapa minit sebelum tamat. Okey, ada lagi kawan kita yang dah hantar. Adam pun dah hantar, tahniah. So 99 orang dah hantar. So Ailina je lah yang tak masuk hari ni Okey, saya close submission. Tahniah berjaya hantar semuanya. Nanti saya akan check satu persatu. Tadi saya dah check secara random. So saya harap awak faham lah dekat sini untuk soalan yang pertama ni, awak kena faham bahawa kalau kita nak import barang tu daripada negara-negara lain, kita akan demand ringgit Malaysia. Tapi bila kita nak eksport, negara barang-barang kita tu, maksudnya kita akan tawarkan ringgit Malaysia. Ini situasi yang awak kena faham, konsep yang awak kena faham untuk kelas kita bagi part yang pertama ni. Okey, yang seterusnya saya nak pergi kepada part yang kedua. Part yang kedua ni nak merujuk kepada peralihan keluk keseimbangan pasaran kita disebabkan oleh permintaan dan juga penawaran wang. Kejap. Alamak, apa terjadi ni? Ni, jap. Saya dah terlajak. Okey, kita nak pergi kepada part yang kedua untuk objektif kita yang kedua bagi hari ni. Dia nak tengok berkenaan dengan Sekejap, saya tersalah ni. Saya pergi start soalan. Sekejap ya, saya stop sekejap. Aduh, teknikal betul. Okey. Ya Allah, ya Tuhan. Sebentar.
Jangan buat lagi. Saya nak pergi kepada penerangan kepada keluk kita ni yang seterusnya. Ini soalan nanti lepas kita dah settle terang. Saya nak terangkan keadaan ni. Di mana saya katakan tadi untuk objektif yang kita kedua, kita nak analisis penentuan dan perubahan kadar pertukaran asing. Di mana dalam analisis ni kita akan melihat kepada keluk keseimbangan pasaran ni. Keseimbangan pasaran ni merujuk kepada keluk keseimbangan pasaran permintaan wang asing, kadar pertukaran wang asing lah. Yang mana kita adaptasikan. Kalau kata contoh-contoh soalan exam nanti, dia selalunya dia bagi situasi dekat awak, dia minta awak gambarkan dengan keluk. Bagaimana awak nak gambarkan? Beginilah. Ataupun dia kata gambarkan dengan rajah. Maksudnya rajah yang awak nak gambarkan perubahan permintaan tu, awak perlu gunakan keluk seperti ini. Keluk yang paling mudah lah. Kalau dia suruh awak lakarkan, awak tak perlu ada nombor-nombor. Tapi kalau dia kata lukiskan mengikut jadual, awak perlu melukis dengan proper lah, dia ada nombor-nombor. So, kalau awak tengok dekat sini, bagaimana kita nak analisis kita punya penawaran dan permintaan ataupun perubahan dan penentu kadar pertukaran asing kita ni, biasanya kita lukis guna rajah begini, di mana kita ada satu tingkat keseimbangan untuk pertukaran asing kita. Tapi dalam situasi ni kita dah ramalkan tadi seperti spekulasi harga tu, kita punya mata wang negara dia akan jatuh dan naik. Seperti mana yang kita dah terang untuk kelas-kelas sebelum ni, kita punya kadar pertukaran wang asing kita ni, dia akan mengalami naik dan turun. Setiap hari nilai ringgit didagangkan dengan harga yang berbeza-beza. So dalam situasi ni, dia akan menyebabkan keluk keseimbangan pasaran harga kita tu berada harga dia sama ada harga melebihi daripada keseimbangan ataupun berkurang daripada tingkat keseimbangan. So apa yang kita boleh tengok daripada kita punya keluk keseimbangan pasaran ni, awak akan nampaklah persilangan di antara penawaran dan juga permintaan wang dalam pasaran ni akan menyebabkan keseimbangan lah. Maksudnya keseimbangan tu harga yang betul-betul kita setuju untuk kita beli. Maksudnya kita nak tukar dengan ringgit Malaysia, pertukaran wang asing, contohnya US dollar, 1 US dollar awak kena bayar RM4.50. Ini adalah keseimbangan yang memang kita sanggup bayar lah, di mana ada penawaran, ada permintaan dia pada tingkat keseimbangan ni. Tapi dalam situasi naik turunnya mata wang asing tu, possibility 1 US dollar awak terpaksa bayar RM5. So kalau dalam situasi awak bayar RM5, awak punya kadar pertukaran tu, ini akan mewujudkan lebihan penawaran. So dalam pelebihan penawaran ini, biasanya harga duit kita tu dah semakin merosot. Kalau katalah 1 USD, tapi awak kena tukar dengan RM5, maksudnya mata wang kita merosot. Dekat sini berlaku lebihan penawaran sebabnya merosot, orang tak akan beli mata wang negara kita. So dalam situasi ini akan menyebabkan keseimbangan asal kembali kepada E0. Sebab apa? Bila mata wang kita merosot, orang tak beli, jadi lama kelamaan wang tu dia akan jadi meningkat balik kepada RM4.50. Begitu juga situasi dia kalau katalah duit dekat negara kita ni, mata wang negara kita meningkat. Maksudnya 1 US dollar awak hanya bayar RM4. Kalau sebelum ni, mungkin dalam keseimbangan, bila awak nak dapatkan 1 US dollar, awak kena bayar RM4.50. So dalam situasi ni, mata wang negara kita meningkat. Bila mata wang negara kita meningkat, dalam situasi ni, ramai orang akan beli duit negara kita. Ataupun kita akan beli duit ringgit Malaysia. Bila dalam situasi kita beli ringgit Malaysia ni, bila demand terlampau tinggi dalam situasi ni akan menyebabkan mata wang tu kembali meningkat lah. Bila kembali meningkat, maka tercapai juga keseimbangan asal. So dalam situasi ni, mata wang negara kita akan turun naik mengikut kepada nilai mata wang kita lah, sama ada nilai mata wang kita naik ataupun jatuh. Dia terbalik kalau kata nilai mata wang kita naik tu maksudnya wang kita tu daripada RM4 jadi RM4.50 jadi RM4. Itu menunjukkan mata wang negara kita naik. Tapi kalau kata mata wang kita jatuh, bermakna dia berlaku dalam situasi daripada RM4 menjadi RM5. Ini menjadikan mata wang negara kita merosot lah. Situasi mata wang yang merosot ni menyebabkan demand dia berkurang. Bila
demand dia berkurang, penawaran berkurang, so dalam situasi ini menyebabkan kelut keseimbangan asal kita kembalilah kepada asal. Begitu juga kalau kata mata wang kita meningkat, orang akan demand banyak, penawaran pun akan ada banyak. So dalam situasi ini juga dia akan menekan pasaran tu membawa kepada keseimbangan yang asal baliklah. Ini yang kita nak tunjukkan. Sama ada dalam proses nanti bila kita diberikan soalan, bila awak nak gambarkan keadaan penawaran dan permintaan dalam pasaran, ini adalah keluk dia. Ini kalau kat tepi ni, yang panjang-panjang lebar ni merupakan huraian kepada keluk lah. Cuma awak kena tahu lukis keluk untuk awak nak analisis permintaan dan penawaran wang dalam pasaran. Okey, ini yang terakhirlah apa yang kita tengok daripada objektif kita yang kedua. So, ada lagi 5 minit. Apa yang saya nak awak buat, masih lagi dalam Google, dalam Class Point, awak boleh jawab soalan ni. Okey, dalam soalan ni, dia ada 2 soalan. Soalan yang pertama ni, awak kena buat. Okey, soalan ni awak kena buat. Dia kata, jadual di bawah menunjukkan kuantiti permintaan dan kuantiti penawaran dolar Singapura dalam pasaran pertukaran asing. Di mana kita ada kadar pertukaran ringgit seunit dolar Singapura. Bermaksudnya, satu dolar kita nak tukar untuk dapatkan duit Singapura, kita kena bayar RM3.10, RM3.20, RM3.30 dan juga RM3.40. So, jumlah kadar pertukaran US dollar ni, dia diberikan kuantiti yang diminta. Berapa banyak orang minta dan berapakah kuantiti yang ditawarkan. So dalam situasi table ni, awak kena jawab soalan dengan menggunakan kertas graf. Kita tak ada kertas graf, saya bagi kat awak dalam bentuk class point ni. So awak draw lah sendiri. Awak bayangkanlah itu adalah kertas graf. Awak kena bina keluk macam tadi, keluk keseimbangan pasaran. Kemudian awak lukiskan permintaan dan penawaran menggunakan jadual ni. Maksudnya awak kena lukis mengikut nombor-nombor yang tepat. Kemudian awak kena tentukan kadar keseimbangan pasaran dia. Maksudnya berlaku persilangan di antara kuantiti dan diminta dan kuantiti yang tawar untuk menentukan berapakah satu US dollar perlu ditukarkan dengan ringgit Malaysia. Ini soalan-soalan ni possibility untuk keluar juga adalah tinggi. Sebab apa? Dia nak awak gambarkan dan dalam soalan ni awak telah menjawab kepada merentas bab. Bab 2 untuk tingkatan 4 dan juga bab 2 dalam tingkatan 5. So soalan-soalan macam ni soalan famous lah ya. Dia minta awak sediakan satu keluk keseimbangan pasaran, nak menunjukkan keseimbangan pasaran bagi pasaran pertukaran asing. Kemudian daripada keluk tu awak kena tentukan kadar keseimbangan pertukaran dia. So sekarang ni cuba awak buat. Boleh tak? Ada masa lagi 2-3 minit ni. Cuba buat. Sebab tadi pun masuk dah lewat kan. Kita extend sikit lah ya. Boleh ke buat? Ada masalah tak? Awak lakar je macam biasa. Lepas tu awak letaklah nilai-nilai tu mengikut kesesuaian. Setakat ni boleh ke? Lakarkan macam ni. Ni, nampak tak ni? Sekejap. Ni. Awak kena hasilkan keluk ni. Keluk keseimbangan pasaran. Tak boleh ke? Saya guna apa tu? Tak boleh. Okey, sorry. Kalau tak boleh awak cuba lakar kat atas kertas. Tak boleh atas ni ya? Tak apa. Awak cuma jawab dekat sini soalan yang kedua tu. Soalan yang pertama tu awak jawab dalam kertas. Nanti awak tunjukkan dekat gambar. Saya nak tengok dalam WhatsApp. Awak hantar. Okey, cepat lakar. Lakar kan senang je. Kalau awak tak nak buat secara detail tu kan, awak lakar dulu dia punya garis paksi X, paksi yang menegak dengan paksi melentang tu. Lepas tu awak buat tengah-tengah dia garis yang garisan pangkah tu. Kemudian awak labelkan permintaan, penawaran. Lepas tu awak tarikkan dia punya harga dengan kuantiti dia. Boleh? Awak buat garisan putus-putus tu. Cepat, kita ada masa yang sedang berjalan. Sekali boleh tunjukkan saya terus keluk awak tu dekat dalam WhatsApp. Sekali ada seorang yang WhatsApp, kira boleh kita apa? Kita stop lah kelas hari ni. Kalau tak ada wakil, so kita kena teruskan jugalah.
Kalau ada wakil je, kita boleh stop kelas. Kalau tak ada, kita akan tunggulah sampai kamu masuk. Sorry, saya tak tunjuk soalan. Okey, berdasarkan soalan ni, awak kena lukis keluk keseimbangan pasaran dulu. Setakat ni okey ke? Nak lukis keluk keseimbangan pasaran? Ini kiranya kita recall balik. Bab 2 keseimbangan pasaran yang kita pernah belajar sebelum ni. Senang sangat nak lukis. Pertama, awak kena buat paksir yang menegak tu. Kemudian paksir yang melintang. Okey, bila awak dah buat paksir menegak dengan melintang tu, awak pergi dekat tengah-tengah ruang kosong tu, awak buat garisan X tu. Okey. Bila dah buat garisan X tu, awak kena labelkan mana satu permintaan, mana satu penawaran. Lepas tu, awak gariskan. RM3.90. RM3.10, kuantiti yang diminta adalah 40. Awak buat garisan dot tu, garisan putus-putus tu yang menggariskan semua poin-poin tu. Supaya awak dapat plotkan nilai-nilai yang ada dalam garisan X tadi. Daripada situ awak akan jumpalah. Awak akan jumpa keseimbangan pasaran dia. Apa yang awak nak guna. Okey, buat saya tunggu. Kalau tak ada orang hantar, maksudnya kita habis kedah lambat lah. Dah pukul 11 dah. Ya? Ya, saya boleh. Garis yang menegak. Menegak tu harga, yang melintang tu kuantiti diminta. Okey, buat ya. Saya pun tengah buat juga. Saya cuba buat. Keluk yang menegak tu permintaan. Okey, yang menegak tu dia adalah harga, yang melintang tu kuantiti. Kemudian keluk yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan dia adalah permintaan. Kalau keluk yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan dia adalah penawaran. Okey, ada yang boleh buat ke? Okey, saya tunggu
Okey, dapat tak? Saya dah dapat dah. Okey, ada yang dah jawab. Saya dah lukis keluk. Kemudian saya pun dah dapat jawab. Apa benda ni? Okey. Kalau awak tengok, saya dah lukis keluk. Saya cuba bagilah keluk saya dekat dalam grup Taklah cantik sangat tapi adalah rupa. Sekejap saya save sekejap. Sekejap. Awak tunggu. Jangan keluar lagi. Okey. Saya dah tunjuk dah keluk saya beginilah. Hodoh-hodoh lah sikit. Tapi ini contoh keluk dia. Kalau biasanya kalau awak nak jawab soalan ni, soalan yang berbentuk macam ni, awak kena lukis keluk lah. Ini keluk yang saya dah lukis. Awak boleh tengok dekat dalam grup kita, saya bagi PDF tu kan. Ini contoh lah. Ini contoh tulisan tangan saya nak cepat. Dia memang tak cakap tak kemas. Tapi nanti kalau kita lukis, kena lukis cepat-cepat lah Jangan kemas-kemas. Kalau awak tengok, berdasarkan keluk yang saya dah bina ni, saya dapati bahawa keseimbangan dia berlaku pada harga RM3.25. Dengan kuantiti yang diminta adalah sebanyak RM35, 35 unit USD yang kita akan minta. Okey, faham tak? Siapa yang dapat macam saya? Kan dia dapat nilai yang berbeza? Nadia dah dapat? Tak dapat. Tapi awak boleh bayangkan tak kalau awak tengok keluk saya yang tak open nak comel ni? Okey, boleh cuba awak buat. Ini saya dah buat contoh. Saya punya keluk ni taklah comel sangat sebab kita nak buat cepat-cepat kan. So sekarang ni sebelum saya tinggalkan kelas ni nanti, awak ada masa sikit lagi sebelum awak rehat tu, cuba awak lakarkan cantik-cantik dan awak tunjuk dekat saya dalam grup. Saya nak tengok. Ini baru saya jawab soalan nombor 1A. Nombor 1. Kalau yang nombor 2 dia kata tentukan kesan keseimbangan. Maksudnya kalau daripada keluk saya ni, yang atas tu saya dah jawab kepada 1. Lepas tu saya akan tulis sikit lah maka harga dia berapa. Saya tulis tu harga dengan kuantiti tu saya dah menjawab kepada soalan nombor 2. So berdasarkan keluk ni saya dah dapat jawab 5 markah. Saya dah dapat 5 markah dekat sini So saya harap dengan panduan yang saya buat ni, awak boleh lukis satu keluk yang lebih kemas, cantik dan kita tunjukkan dekat saya dalam WhatsApp seperti mana yang saya dah hantar ni Okey. So ada apa-apa soalan tak apa yang nak tanya untuk pelajaran hari ini? Ada apa nak tanya atau nak tambah? Tak ada Kalau tak ada, saya buat kesimpulan sikit. Okey, untuk hari ini kita dah tengok berkenaan dengan faktor-faktor yang menentukan sama ada permintaan dan penawaran kita tu boleh bertambah ataupun berkurang. So kita juga dah lihat bagaimana kesan dia. Tadi kita tengok pengurangan, penambahan kan. So kesan dia kita analisis melalui keluk. Keluk yang awak kena lukis ni lah. Berdasarkan keluk tu kita dapat gambarkan dia lebih clear lah. Kalau sebelum ni based on teori ataupun percakapan, kita kata berlaku peningkatan, berlaku penurunan dalam keseimbangan pasaran ataupun harga wang jatuh, harga wang turun. So macam mana kita nak tengok? Kita tengok berdasarkan keluk. So saya harap untuk kelas ni awak dah faham lah faktor-faktor tu ada 4 faktor, ada 5 faktor dan kita punya keluk tu awak boleh lukis dengan baik lah So kalau tak ada apa-apa lagi yang nak dibincangkan, saya rasa saya tangguh kelas. Ya? Sepatutnya kalau menggunakan nombor macam ni tak boleh lah. Nanti kita tak dapat harga yang tepat. Tapi tadi mula-mula tadi saya cakap pangkah pun tak apa sebab kita nak cepat kan.
Tapi kalau guna nombor-nombor macam ni, awak kena buat satu-satu. Kalau yang saya punya ni, saya buat satu-satu. Saya buat satu je. Saya buat permintaan dulu, lepas tu saya akan dapat gambaran dia, penawaran permintaan dia macam mana. Awak boleh pilih lah. Kalau lebih baiknya, awak buat satu-satu mengikut kepada harga tu. Awak kena plot satu-satu. Maksudnya contoh, harga RM3.10, permintaan dia 40. So, awak buat permintaan dulu. Lepas tu harga RM3.20, permintaan dia adalah 36. Awak pangkah-pangkah dulu. Lepas tu pangkah-pangkah tu awak sambungkan. Nanti awak akan dapatlah satu garis permintaan. Lepas tu step yang kedua, awak penawaran pula. Awak tengok harga RM3.10, berapa kuantiti yang ditawarkan. Awak plotkan dia. Pangkah sehinggalah awak dapat satu garis lurus, awak garis. Dekat persilangan itulah yang awak akan tentukan harga nanti. Sebab tu harga yang saya dapat untuk persilangan ni RM3.25. Sebab dia berada di tengah-tengah RM3.20 dan juga RM3.30 tu nilai dia. So kuantiti dia pula dia berada di tengah-tengah di antara 36 unit dan juga 34 unit tu. So jadilah 35 unit. Untuk kita punya keseimbangan permintaan penawaran mata wang asing tu. Okey. Buat satu-satu ya Ruby. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Okey, kalau tak ada awak cuba buat dulu, nanti awak bagi tahu saya. Bateri saya pun nak habis dah. Terima kasih kerana hadir ke kelas dan memberi komitmen kepada aktiviti yang yang kita buat dalam kelas ni dan mendengar apa huraian saya tu. So kita jumpa lagi untuk next kelas insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.